Ini kita nampak simple. Ambil wudu, bertaubat daripada maksiat, kemudian niat untuk mengerjakan qiyamul lail. Sekalipun malam tersebut kita terlelap, maka akan dituliskan pahala kita mengerjakan qiyamul lail. Kerana apa? Kita ada azam, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab sebelum kita tidur, pertama yang digalakkan ialah untuk sama-sama kita berwuduk sebelum tidur. Maka jangan tanya soal, "Ustaz, kalau kami ambil wuduk nanti sentuh suami, sentuh isteri batal pula." Itu bukan urusan kita. Yang penting ambil dulu. Yang bagi pahala Allah Ta'ala. Itu bukan urusan kita. Maka kenapa nak kena ambil wuduk dahulu? Ini kadang-kadang orang dia tidur terus. Jadi kenapa kita nak kena berwuduk sebelum tidur? Jadi jangan kita kaitkan dengan akal kita ni. Ambil wuduk dah sekali batal juga. Buat apa nak ambil? Dan ini merupakan saranan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berwuduk terlebih dahulu sebelum tidur. Maka di sana terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Beliau menyebutkan bahawasanya satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Tahhiru hazil ajsad, tahharakumullah." Bersihkanlah jasad kalian. Nescaya kalian akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ. Tidaklah seseorang hamba yang mana sebelum tidur dalam keadaan dia mengambil wuduk, melainkan akan ditemani di sisinya para malaikat. لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ. Tidaklah dia berubah keadaannya pada suatu malam, إِلَّا قَالَ, melainkan malaikat akan mendoakan untuknya, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. Ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-Mu ya Allah, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan bersuci. Ini fadilat. Kita tidur dalam keadaan berwuduk, didoakan keampunan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis daripada riwayat Al-Imam Baihaqi rahimahullahu taala dan juga Ibnu Mubarak disebutkan bahawasanya apabila kita tidur dalam keadaan suci, rufi'a ruhuhu ila arsy. Ruh kita ini akan naik ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan juga satu hadis daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu, hadis secara mauquf disebutkan bahawasanya, "Innan nafsa ta'ruju ila Allah taala fi manamiha." Sesungguhnya roh kita ini akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita sedang tidur. "Fama kana tahiran sajada tahta al-arsy." Apabila seseorang tersebut tidur dalam keadaan berwuduk, masya-Allah, roh kita ini diizinkan untuk sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa ma kana ghairu tahirin. Kalau sekiranya tidur dalam keadaan tidak berwudu, berjunub dan sebagainya, taba'ada fi sujudihi, maka tidak diizinkan untuk sujud. Wa ma kana junuban lam yu'dhan laha fi sujud. Begitu juga kalau seseorang sebut dalam keadaan berjunub, maka rohnya tidak diizinkan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang penting selain pada berwuduk, juga tidur dalam keadaan kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Dalam masa yang sama kita niat untuk bangun qiyamul lail pada malamnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita nampak simple. Ambil wuduk, bertaubat daripada maksiat, kemudian niat untuk mengerjakan qiyamul lail. Sekalipun malam tersebut kita terlelap, maka akan dituliskan pahala kita mengerjakan qiyamul lail. Kerana apa? Kita ada azam, tuan-tuan. Ada azam nak bangun, ada azam nak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah yang simple ini pun kita tidak dapat lakukan, bagaimana sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita dapat menjadi seorang umat yang mana mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita menghidupkan kembali sunnah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidur kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.